Amin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana kita dapat berjemaah maghrib dan dapat mengisi ruang antara maghrib isyak sama-sama untuk meraihkan majlis ilmu, iaitu malam ni macam biasa tafsir ayat yang ke-49 dan 50 surah Al-Baqarah. Sebagaimana yang kita tahu, dalam minggu-minggu bulan lepas kita telah pun dapat sedikit sebanyak tentang ayat 44 dan 48, iaitu bersabit dengan bagaimana kaum Bani Israel, bagaimana umat Bani Israel yang Allah beri nikmat-nikmat yang melimpah ruah dalam ayat 47. Tapi nikmat-nikmat itu sebenarnya dilanggar ataupun dikufuri oleh kaum Bani Israel. Dan pengajaran yang didapat daripada ayat yang lepas cukup banyak. Pertama, setiap orang yang berdakwah hendaklah bersikap benar dengan Allah dan manusia. Yang kedua, buruknya tabiat menyuruh orang berbuat baik, tapi sedangkan yang suruh buat baik itu dia sendiri pun dapat contoh. Ini ayat yang lepas. Yang ketiga, untuk melakukan amal soleh, meninggalkan maksiat, seorang perlu bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa al-khashiin. Itu ayat lepas. Yang keempat, orang beriman dituntut sentiasa memohon bantuan Allah. Kita berdakwah ke kita apa benda sekalipun, in tansurullah yansurkum. Kalau kita tak tolong Allah, bagaimana Allah nak tolong kita? Minta dengan manusia ni, dia terhad, dia ada kepentingan, tapi minta dengan Allah ni dia tak ada benda-benda tu. Yang kelima, pertimbangan hari akhirat dalam ayat lepas, berbeza dengan pertimbangan dunia. Yang keenam, kelebihan khusyuk. Baik khusyuk dalam solat ataupun khusyuk dalam aktiviti hidup, ataupun orang kata sekarang berfokus ataupun ada matlamat. Dan akhir kali syafaat yang dinafikan dalam ayat ini adalah syafaat bagi orang kafir, adapun syafaat terhadap orang mukmin tetap ada dan banyak dalil, sama ada dari Al-Quran, hadis dan sebagainya. Itu sebagai mengulang balik sebab kita kadang-kadang jarak antara minggu tu lama, sama baru kita cuci sebagainya. Jadi untuk malam ni saya baca dulu ayat yang kita nak paparkan dan kita nak ambil iktibar. Ayatnya berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Ayat ni surah Baqarah ni biasa orang baca yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Itu ayat 49. Ayat 50, wa idh faraqna bikumul bahr fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Surahul Azim. Makna dia adalah, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu daripada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang sentiasa menyiksa kamu dengan siksaan yang kejam. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kamu dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kamu. Sedangkan dalam kejadian itu terkandung ujian yang sangat besar daripada Tuhan kamu. Itu ayat 49. Ayat 50, dan kenangilah ketika kami belahkan laut untuk kamu lalui, maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun bersama dengan pengikut-pengikutnya, sedang kamu semua menyaksinya. Wa antum tanzurun, sedangkan kamu tengok, kamu lihat bagaimana Fir'aun yang kamu agung itu boleh mati tenggelam di depan mata kamu. Itu umpamanya. Baik, munasabah ayat, munasabah apa dia punya, nak ambil dia punya konklusi dulu sebelum kita pergi. Ayat ke-40 dan 44 dasar cerita tadi, iaitu Bani Israel, Allah ajak Bani Israel mensyukuri nikmat-nikmat yang ada, kekuatan yang ada pada Bani Israel. Satu kekuatan ialah kekuatan teknologi.
kekuatan pertanian, kekuatan berbagai-bagai hak Allah beri kepakaran pada Bani Israel ini. Dulu dan sekarang tuan-tuan sebenarnya. Ya, sekarang pun samanya. Sekarang tuan-tuan tahu dah macam-macam Yahudi ada sekalian. Semua orang tahu, orang maklum. Baik, ayat malam 50 memperhatikan nikmat-nikmat itu. Bani Israel ini kata bebas daripada menjadi mangsa buli. Ayat kata buli, ya. Buli dengan aniaya lain, kan? Buli dengan aniaya lain. Buli ni maknanya orang tu kadang-kadang disoal benda sama. Disoal benda sama bertubi-tubi. Itu nama dia buli dah. Ataupun kalau aniaya ni muzalimi. Jadi dia kata ayat 50 bersekitar-sekitar manusia dan keperluan mereka kepada iman dan hidayah. Mana kita manusia ni perlu pada dua perkara. Satu, taufik dan hidayah. Dua, iman dan takwa. Taufik dia sekali dengan hidayah. Iman dia sekali dengan takwa. Ada orang beriman tapi iman tu statik. Iman kita ni nak turun jangan statik, dia kena ada takwa. Takwa tu apa? Takut. Kalau setakat kita belajar iman dapat A saja tak ketah. Tapi iman kita tidak bertambah. Sebab iman kita ni yazid wa yanqus. Ada masa dia bertambah, ada masa dia berkurang. Jadi kita kena suburkan. Imam Ghazali kata dalam Ihya Ulumuddin, dalam bab iman ni, iman kita bertambah ni, dia kata iman ni macam ladang, macam tanah subur. Apabila tanah subur itu letak iman, maka iman itu perlu disirami. Perlu kita pergi tengok. Kita nak tanam kebun ke apa, kalau kita tanam tak pergi siram, sehebat mana benih pun dia akan mati. Kan? Sebab tu katanya penyanyi Raihan ke benda lah. Dia kata iman bukan diwarisi dah. Bapa ulama belum tentu anak ulama. Kalau anak tu tak hantar sekolah. Betul tak? Bapa kaya kadang-kadang anak miskin. Kenapa? Sebab kekayaan bapa waris tu anak tak pandai jaga. Tapi kalau bapa tu jahil, kalau hantar anak belajar semua anak jadi alim, makna tu itu bukan mewarisi. Itu kenyataan dalam masyarakat, kan? Kita lihat. Kita lihat betul-betul. Tapi banyak saya baca dalam etika ataupun dia punya sejarah ulama, kebanyakan anak-anak ulama ni mak bapak dia ulama. Kenapa? Sebab kecil-kecil dia dah didik dah. Dia panggil faktor keluarga. Penting tahu faktor keluarga ni, kan? Kalau anak tu bersifat jadi ego, sebab dia datang dari keluarga ego. Kalau anak jadi tawaduk, sebab datang keluarga tawaduk. Anak yang khauf, takut pada Allah, mesti datang dari keluarga macam tu. Cuba kita tengok dalam masyarakat dulu dan sekarang dah. Ada macam tu, kan? Ada macam tu. Jadi Nabi kita ni pula, dia datang dari keluarga yang dia tu yatim piatu. Sebab apa? Sebab Allah didik. Alam yajidka yatiman fa'awa, dhallan fa'ada, ailan fa'aghna, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka haram kita mengherdik, menganiaya anak yatim. Sebab sifat Nabi kita macam tu, kan? Itu makna pentingnya. Maka dia kata, ya, yang dibawa oleh Rasul bagi membangun tamadun manusia di bumi. Baru ni ada soalan sejarah. Dia kata 4. Saya jaga sejarah student saya yang ajar cikgu baru posting, ya. Jadi soalan tu dia tanya, apakah pandangan Islam tentang tamadun? Jadi pelajar terpinga-pinga tak boleh jawab. Sebab dia nak pandangan Islam. Tapi kalau pandangan tidak Islam, mungkin pelajar boleh jawab. Saya kata tamadun ni asal pertama mudun. Mudun tu mana binaan bangunan, pencakalan itu mudun. Tapi Islam bukan tengok pencakalan ni. Islam tengok manusia hidup dalam bangunan tu macam mana. Kalau manusia hidup bangunan tu ego, sombong, dalam arti kata yang tidak beri faedah, maka itu bukan tamadun. Jadi saya kata dalam Islam, tamadun ialah nak bina jiwa hak iman tu baru tamadun. Nak bangun manusia yang tak beriman pada beriman, itu tamadun. Beritahu pada pelajar, nak suruh dia boleh jawab, bagi poin, bukan bagi jawapan. Dia faham. Ustaz buat bagi jawapan, tidak. Sebab itu soalan subjektif, bukan objektif. Objektif mudah, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, dapat markah kosong dah.
Kenapa duk fikir AB ni berbahaya kan? AB pakai lambung, pakai bawah, pakai dadu dah. Ada tong tang A, tong tang A, asyik duk A dah. Lah kali 0+1. Itu dia panggil memperjudikan diri dah. Baik. Para muttaqin dia kata bagaimana dijelaskan Allah surah yang terdahulu, mereka beriman pada Quran dan kepada kitab-kitab dahulu. Mereka layak ditugaskan sebagai khalifah untuk membina tamadun. Maknanya Nabi kita cuba pergi tengok yang ada baru naik di Mekah ni, di Madinah kan, itu bukan hak Nabi bina, tapi Nabi bina kita kerana kita bawa iman tu. Hak tu hak Nabi bina. Kita bawa takwa, kita bawa sifat-sifat mahmudah, bukan sifat mazmumah, sifat-sifat sunnah Nabi kita. Itu tamadun yang kita bawa. Kita bawa ukhuwah, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum. Tak kira warna kulit, tak kira daripada datang ke mana, itu hak dibina kan. Mudun itu dia boleh runtuh, bangunan boleh runtuh. Cuba tengok banyak bangunan runtuh dah. Baru ni banjir di Kelantan, jambatan hebat di satu sungai besar di Nenggiri tuan-tuan. Saya tengok tiang dia ni, satu tiang ni, luar area depan ni, besi-besi ceracak macam ni, boleh runtuh. Kenapa? Sebab kelemahan bangunan bancuran itu boleh runtuh. Tapi iman tak boleh runtuh. Kalau iman yang kuat tak boleh runtuh kan? Iman yang kuat tak boleh runtuh. Iman yang istiqamah, bukan iman yang yazid bayangkus. Sebab tu kata hadis kata, tidak berzina seseorang kecuali iman dia keluar. Masa berzina tu iman dia duduk keluar. Tidak mencuri seorang masa tu iman dia keluar. Tidak merompak menyamun masa tu iman dia keluar. Dia baik, tapi masa tu iman dia keluar. Lepas tu dia masuk balik. Kita ni itulah. Sebab itu dekat-dekat sembahyang solat kita. Zuhur dengan asar dekat, maghrib dengan isyak dekat, subuh dengan zuhur dekat. Lepas tu nak tambah lagi buat solat duha, solat syuruk. Apa tujuan? Takut putus hubungan. Takut putus. Dah jauh dia putus lain, dia mula pergi merayau macam-macam dah. Kita pun sama juga datang ni. Kehadiran Nabi Rasulullah Allah ni untuk menyelamatkan manusia dan memain peranan mereka sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah kata, aku nak jadikan engkau ni manusia sebagai pentadbir, pemerintah, pengawas di muka bumi. Maka mereka kata, aku lebih baik. Wa nahsabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku nak hantar manusia ni, aku lebih tahu padamu. Macam kita kata ke anak kita kan, anak kita keluar universiti dah, graduate, ada master, ada PhD dah. Kadang-kadang dia bahas kita kan, dia debat kita. Papa ada apa, dia kata SRP pun muncul-muncul dulu. Papa ada apa, SPM pun 5 kali ulang, dia kata. Saya PhD. Papa lebih tahu pada kamu. Mampu tungging dia, mampu dah. Allah begitu juga. Allah tahu dia nak bina kita manusia ni, nak beri tugas nama dia khalifah, memainkan peranan. Bukan duduk hanya orang kata makan minum berak kecil, makan minum berak kecil. Itu bukan hidup. Al-hayata, hayat tu malu, hayata hidup. Hidup ni dia zalika mata'ul hayatid dunia. Dunianya hanya mata sementara saja kan. Tapi ingat, yang sementara itu kalau kita pandai guna, dia sebagai modal, sebagai modal, sebagai amalan untuk nak hidup ke alam yang kedua. Itu bezanya. Maka dia kata, dan membangunkan tamadun yang serasi dengan 3 pihak. Pertama pihak insan, yang kedua pihak alam, yang ketiga pihak manusia. Kan manusia tu insan. Insan tu mana kemanusiaan. Insan tu kemanusiaan. Manusia ni kita hak bergerak tu. Kemanusiaan tu mana ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan ni kena ada kan. Maknanya kita kena ada sifat tu. Iman, Islam, ihsan. Banyak orang Islam tapi tak ada ihsan. Dan kenapa tak ada ihsan? Tak ada sifat zalika adhaful iman. Jiwa yang tidak sensitif. Tak sensitif. Baca surat khabar, tengok WhatsApp, tengok apa macam-macam orang hantar, tapi macam tu jiwa dia kan. Kenapa? Sebab tak ada ihsan. Kalau ada ihsan tu, tergerak nak hollow RM10.
tergerak nak Allah RM1 walaupun kata ini ada, mesti ada orang bawa datang. Itu dia punya pasal lah kan. Dia punya pasal lah kalau banding dengan orang lain. Bani Israel dibicarakan Al-Quran ni sebagai contoh kaum yang selamat oleh Allah. Banyak lagi kaum lain yang Allah tenggelamkan dan Allah selamat. Banyak. Dulu sampai sekarang. Ya, bukan sekarang. Dulu, sekarang pun sama ya. Kadang-kadang keruntuhan tu sebelah rumah kan. Tapi hak atas tak runtuh. Cuba tengok. Cuba tengok sekarang kan. Kadang-kadang yang runtuh tu jiran kita. Kita tak runtuh. Jiran tak selamat, kita selamat. Apa tujuan? Tujuannya kita pun kena get ready juga. Kena berjaga-jaga juga. Oi, I punya rumah hebat lah. I rumah dia punya ceracak saja ni. Oi, 3 tahun duk ceracak saja. 3 tahun ceracak tu bukan apa, bank tak dulu. Bank tak dulu. Tak cukup syarah. 3 tahun duk mengangar lah. Jadi itu makna depan kita. Orang kata Aceh, jauh. Thailand, jauh. Singapura, jauh. Kelantan, jauh. Apa tu? Pucuk, dekat. Dah, kita dekat kan? Itulah kita ni. Asyik jauh ke tempat orang dah. Peng, mari depan mata, barulah kita terasa kan? Mana ni gitu kita ni kadang-kadang. Ni cerita Firaun ni, oh jauh lama dah. Sakat dengar cerita. Ini bukan penipu lara lah. Ini bukan penipu lara. Ini kenyataan. Benda dah berlaku. Wa'iz najaina, wa'iz ni terkekala berlaku dah. Beza dengan wa'izah. Wa'izah ni apa bila? Cuba cek Al-Quran. Berapa banyak wa'iz. Allah kata dah. Itu benda kenyataan. Jadi dia kata, ya, maka dia kata melalui nabi-nabi, Nabi iaitu Nabi Musa, kitab ini sepatutnya menjadi pengajaran kepada semua manusia meliputi Bani Israel, umat Musa, umat nabi-nabi dulu merupakan pengikut rasul yang terakhir dan penutup nabi-nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk malam ni satu contoh Nabi Musa lah. Nabi-nabi lain mungkin ada ayat-ayat lain. Kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya di Mesir terhadap Bani Israel dibicarakan dengan lanjut beberapa surah Al-Quran. Tadi Ustaz ngajar surah Asy-Syu'ara tadi. Surah Asy-Syu'ara. Mungkin tuan boleh buka dah. Muka surat yang kedua, ayat lupa. Dalam surah tu, lepas ngajar tu Ustaz cerita sikit tentang dialog Fir'aun dengan Musa. Dialog. Alhamdulillah tadi ngajar, malam ni boleh manfaatkan. Apa dialog dia? Dialog ayat 30 itu saya lupa ayat kan. Dia kata, Fir'aun kata kat Musa, Musa, mu ni, cakap kampung lah kan, mula faham kan. Cakap BM kan sama tak faham pula. Inggeris lagi tak kerti, Jepun lagi tak nampak. Musa, mu ni dulu aku ambil mu di tepi sungai. Bukan Fir'aun ambil, bini dia ambil. Aku bela mu sampai sihat. Mu makan, orang asrama makan 5 kali, mu makan 50 kali makan. Orang makan ubi kayu, mu makan ubi besi. Upama gitulah. Kayu dengan besi kan kuat besi kan. Mu makan tom yum. Mu tak makan apa nama ikan singgah, tak makan. Tom yum pula, tom yum campur ada belakang udang, sotong semua ada. Mu besar dalam istana aku, kata Fir'aun. Lepas tu pandai-pandai nak tegur aku kepala otakmu. Kalau kita marah kan, betul tak? Kita marah ni, kita kata tapak kaki kepala otak dah. Tanya siapa pun tapak kaki. No, bodoh apa tapak kakinya, kepala otak lagi banyak. Dalam ayat tu ayat Quran bukan bunyi gitu. Saya terjemah dengan bahasa yang mudah yang tuan-tuan faham dah. Jadi nak beritahu, Fir'aun pun dia ungkit juga dia punya apa? Dia bela Musa masa kecil. Dia ungkit. Musa, mu ni langsung tak kenal budi. Patut mu sokong aku dah. Mu kena pangkah aku lagi baik. Sorry. Tu keluar ayat pangkah, sorry ya. Itu bukan kempen tuan-tuan. Kadang-kadang tersasul dah. Mu kena ikut aku. Fikiran aku punya sarangan, aku punya target, vision tu ikut. Ni mu nak larat aku, mu tanya aku pula. Fir'aun, ya, sebenarnya ada Tuhan lain pada kau. Sebab Fir'aun ngaku dia Tuhan.
Satu-satu makhluk atas muka bumi ni tuan-tuan, manusia yang ngaku Tuhan Firaun. Sungguh Abu Jahal tak ngaku dia Tuhan. Cuma dia kata Tuhan yang Allah tak Al-Manata. Pak saudara Nabi Abu Lahab apa sama. Tapi Firaun tidak. Dia mengaku dia Tuhan. Satu-satunya tuan-tuan. Hebat kan? Sebab itulah Allah bubuh cerita dalam Quran bahawa ada makhluk yang mengaku dia Tuhan. Maka berlaku dialog. Dialog Musa muda ya. Musa jawab, hak jadi langit, bumi, timur, barat, siap, selatan, utara, atas, bawah ni bukanmu, Allah. Dan Allah juga menjadi kamu. Kita begitu kan? Kita kalau kita marah kata-kata, semua bucu atas kipas apa semua ni elektrik, semua bil api, air bayar. Kenapa you buka sampai kucing nak tidur pun you buka? Kucing tak perlu pada spotlight. Dah. Tengok, sejuta bil kena bayar. Kita kata gitu kat siapa? Mungkin kat anak kita, kat bini kita mungkin. Membazir. Firaun begitu. Maka Firaun jawab. Sebab Firaun pun dia kena jawab, Musa pun kena jawab. Musa pun jawab dengan keadaan dia juga diberi mukjizat. Tuan-tuan, Nabi Rasul ni Allah beri benda nama mukjizat. Mukjizat sesuai dengan masa tu. Mukjizat Nabi tak sama. Mukjizat paling agung ni yang kita pegang di Quran. Ni. Mukjizat sepanjang zaman sampai ke akhirat. Ni. Tuan-tuan, sebab tu kita dengar ceramah hari-hari bermacam-macam ustaz dah. Tak puas. Sebab kita bukannya baca buku riwayat hantua dulu STP tebal dah. Cuba tuan-tuan baca sekarang, cemuh dengar dah. Adapun akan alakian hantua pun akan pergi rumah pun lepak. Sekarang dah puas cemuh dah. Dulu kena baca sebab dapat prinsip A kan. Quran kita dengar hari-hari. Mana esok ustaz lain, ustaz lain, kenapa? Sebab huraian kalam Allah, mukjizat kalam Allah, huraian dia tidak bertepi, tak ada the end. Kitab lain ada ending, ada climax, anti climax, ada the end, stop, lepas tu lempar. Quran tidak tuan-tuan. Hebat kan? Hebat Quran, bukan hebat ustaz. Ustaz kan hebat. Semua ustaz amari, termasuk saya, seorang pun tak hebat. Jangan beritahu ustaz lain mulut dia marah kan. Tapi dia ada rekod nama apa ni? Mampu rekod pula dah. Ini yang tak kenal ni. Jadi bercakap tu kena kontrol dah. Tak apalah. Umpama kita bercakap keluarga kan. Kita cakap keluarga ni tak ada agenda tuan-tuan. Yang agenda tu mesyuarat. Kena ada orang kat tangan. Kena ada orang lulu. Ada orang sokong lah. Itu dia panggil beragenda. Kita ni tak ada agenda. Agenda kita nak ambil iktibar. Nak ambil iktibar. Kalau 10 dapat kilah. Macam ada kilah. Tahu kilah? Kilah ni lah kain lah. Dulu mu ni ambil kilah apa balik. Dulu kain pelekat. Sekarang pakai suak. Boleh bokek apa balik dah. Istilah itu. Maka dia kata kezaliman Firaun pada Bani Israil ini, dia pertama dia kata anak lelaki kena bunuh. So jelas kan? Mana seluruh negara apabila beranak lelaki kena bunuh. Dulu nak pasti beranak lelaki bukan scan tuan-tuan. Sekarang klinik mana hak sengit pun boleh scan kan? Pergi kan, nampak dah anak jantan dah. Sebab anak jantan ada tanda kejantanan dia, anak perempuan ada tanda kepempuanan dia dah. Dulu mana scan. Jadi Firaun kena guna jumlah tentera dia. Jumlah askar dah. Maka ditambah dah, dia buka jawatan-jawatan baru askar dia untuk cawangan-cawangan mengendap rumah-rumah ibu mengandung. Dia panggil cawangan mengendap, cari rumah ibu mengandung dah. Tapi sebab Allah nak jaga Nabi dia ni, Nabi hak dia pilih nak jaga, Allah jaga kan. Maka terlepaslah Musa ni daripada hendapan tentera Firaun. Ni satu cerita tuan-tuan. Kebetulan, saya baca kebetulan, bapa Musa ni orang besar tentera. Tengok. Kebetulan tu cerita siapa? Ini kerja Allah kan. Bapa Musa ni, ikut sejarah saya baca, dia juga ketua terus tentera zaman Firaun. Jadi dia pakat dengan geng dalaman dia.
Masa aku pergi ke perbatasan, dia kata, mu pergi dah rumah aku, bukan mengendak bini aku nak beranak, mu jaga jangan bagi main bola yang berekor. Ini penting tuan-tuan kan? Penting. Apa penting? Orang dalam. Orang dalam. Hak bocor rahsia orang dalam. Hak merosak punah ranah orang dalam. Kan? Banyak berlaku dah. Dan menyelamat orang dalam. Jadi cerita Musa ni menyelamat. Selamatlah Musa daripada pembunuhan tuan-tuan dia. Itu cerita dia. Hak artikel saya baca. Kalau tuan-tuan ada artikel lain, boleh kita tambah. Sebab sejarah ni dia banyak maklumat. Daripada hadis, daripada fakta macam-macam kan. Jangan kata, usahawan, kau ambil tu buku kat mana? Aku baca buku lain. Buku ni banyak, kitab pun banyak, tafsiran berbagai-bagai. Hak saya ngajar ni nama Muttaqi. Ni, hak biasa ngajar tempat lain, iaitu Ibnu Katsir. Ada tempat lain saya ngajar Ibnu Qayyim. Banyak tuan-tuan. Tuan-tuan ni bertuah tahu. Ini hak terkini ni. Ayat tak berbelit-belit ni. Kan saya ngajar hak berbelit-belit pula, sampai esok tak faham-faham pula. Dia ada kata alakian akan bermulanya ya hak tu saja tak pening dah. Jangan kita menyusahkan, cari benda baik. Baik apa? Tindakan ini sungguh ganas. Ganas tuan-tuan kan? Bahasa bunuh dan teruk ni ganas kan? Bunuh nak beranak, ganas. Dengan main. Kalau bunuh sebab kes ada masalah kan? Lepas tu pula Bani Israel tidak mungkin bebas dari pencengkaman ini jika tidak diutuskan seorang Nabi untuk menyelamatkan keadaan. Tengok, jadi dalam keadaan Fir'aun bermaharaja lela, Allah utus seorang Nabi. Dalam keadaan masyarakat Arab bermaharaja lela, Allah utus seorang Nabi. Itu tuan-tuan kan? Nabi Musa ke Nabi Isa, Nabi Nuh pun sama kan? Masyarakat dia bermaharaja lela, utus Nabi. Kita Nabi tak ada dah. Nabi tinggal waris dia. Nama dia Al-Ulama Warisatul Anbiya. Tidak utus. Cuma dia belajar. Dia kesenambungan, dia pergi belajar. Ulama tu dapat ilmu, maka dia ganti para Nabi. Hak Nabi kata gitu kan, maka kita dengarlah apa yang ulama cakap. Dia cakap bukan ikut nafsu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia ikut kitab, ikut sumber yang tepat, yang kita boleh berfikir guna idea pengalaman kita. Dia kata hidayah Allah itu dikirim kepada manusia Nabi. Tengok, saluran hidayah melalui Nabi, melalui Rasul, melalui ulama, melalui orang alim, melalui ilmu, melalui kitab. Bukan main termenung macam pokok kayu dah. Kau pergi mana? Aku pergi kat gunung tu cari hidayah. Carilah hidayah. Turun kera bawa hidayah. Turun perut bawa hidayah. Pergi carilah kan. Bukan itu. Hidayah ni dia ada saluran. Nabi lah. Nabi beri cerita, Nabi gini-gini, basyiran wa naziran, baru nampak hidayah. Sebab nak jelas ilmu tu Quran tu Nabi kan, ulama baru dapat hidayah. Apa nama hidayah? Petunjuk. Petunjuk jalan yang betul. Lawan dia panggil arrow, tunjuk arrow. Baik, dia kata pula, dia kata ada kata hidayah Allah tu Rasul tunjang bagi pembangunan manusia, foundation, tunjang yang kuat. Segala usaha ke arah pembinaan tamadun mereka perlu berpandu wahyu ilahi. Kita nak bina tamadun manusia, wahyu ilahi, hadis Nabi, ijma' ulama, itu yang paling penting kan? Bukan pakai nak pandu ikut pemikiran, tidak. Maka dia kata apa? Usahakan kepada itu wahyu ilahi. Umat Islam perlu mengambil pengajaran secukupnya daripada kisah Bani Israel ini, yang disebut berkali-kali dalam kitab Quran, merupakan wahyu terakhir ini. Berkali-kali tuan-tuan, ya Bani Israel al-quru ni'mati allati an'amtu alaikum. Dalam Baqarah tu banyak. Baca-baca pula, ya Bani Israel al-quru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Aku beri kamu kelebihan, kamu guna kelebihan, jangan kamu salah guna kelebihan. Tengok berapa kali cuba cek Baqarah tu kan.
Baca-baca jumpa dah. Apa tujuan? Allah ni dia ulang-ulang Quran ni sebab kita manusia ni dia kena ulang. Kena ulang maghrib mari pula, isyak mari pula, maghrib mari pula. Bini di rumah pulang, kejap-kejap gula, kejap-kejap bawang, kejap-kejap roti, kejap-kejap ni. Lah hari tak beli belakang. Macam ulang-ulang. Alah, mama, apa Umi ke siapa? Dulu pun mama ulang benda sama dah. Memang kena ulang kan? Kita pun sama juga. Kita pergi tempat lain. Baru ni setahun aja ada hayat ni. Itulah ilmu Allah ni kan. Kalau tidak, jiwa kita tak subur tuan-tuan ya. Jiwa kita kena subur. Maka dia kata apa? Al-Quran mengingatkan kisah ini kepada Bani Israel supaya mereka menghargai nikmat Allah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah ni, Allah kata tak terbilang. Nak tulis, kamu ambil semua pokok-pokok kayu tu buat pen, pergi sudut tulis, ambil kertas A4 berapa ring, tak tertulis tuan-tuan. Tak layak beli kertas A4 ya, nak tulis nikmat Tuhan kan. Atas body kita pun tak tertulis. Ini pula sekitar kita kan. Atas body kita ni cuba tulis. Oh tak larat. Orang nak pergi doktor belajar bio saja, hak tentang body 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Baru jumpa murid saya bawa balik pada Mesir kecil je. Kamu dah doktor dah. Kecilnya kamu macam dulu juga doktor kan. Murid saya tu 30 orang balik pada Mesir pun dah posting je doktor kat hospital. Tapi sebab dia pergi belajar ilmu Allah, kecil tu body dia ya. Berapa tahun? 6 tahun. Hanya kaji body manusia. Nama dia ilmu biologi. Cuba tanya, mana ada orang pergi pakai sihir-sihir? Tak ada. Kan? Itu nak beritahu hebatnya. Lepas tu kata apa? Nikmat yang Allah beri pada Bani Israel, diutus pada mereka bagi mengelak berlakunya kejadian serupa masa depan. Umat Islam dan kaum Bani Israel juga diperingat supaya sentiasa berpegang pada hidayah Allah. Wahyu Allah diturun pada Nabi dahulu, menyambung perutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran tu penyambung. Quran tu memperjelas kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur kan. Tuan-tuan, Quran tu lengkap, tidak ada satu benda pun yang tak lengkap tuan-tuan. Maka kalau kita tengok huraian dia, ayat ini dia kata mengingatkan Bani Israel hidup zaman turunnya Al-Quran. Learning. Ni ayat dia kata. Ayat ini kata mengingatkan Bani Israel yang hidup zaman turun Quran sekarang lah. Bila? Zaman Madinah. Baru ni saya cakap kan, Nabi pindah Madinah, Bani Israel paling ramai Yahudi kan di Madinah. Bahawa datuk nenek mereka dulu pernah diselamatkan kepada kekejaman Fir'aun. Nak pesan hak lani. Duk sibuk lanya orang lani. Berkata dunia punah lani kan. Pesan aja, kamu buat rosak atas muka bumi lah ni, kamu ingat tak? Dulu kalau Tuhan tak selamat kamu tak hidup dah sekarang. Jangan kamu duk lanya orang lain pula. Baru sampai ke klinik cerita kita kan. Maknanya kalau kita umat Islam, kita umat Islam sekarang ni, jangan kita duk rasa gitu sangat. Ingat jasa mak bapak dulu, ingat jasa orang dulu kan. Mak bapak kita tak belajar, ada SRT, tak ada apa, tapi jasa dia besar, menyebab kita boleh beli rumah, beli banglo, beli apa, jawatan macam-macam kan. Dia berkorban untuk kita dah. Kita boleh sembahyang surau aircon, kipas. Dulu dia surau pelita ayam, pelita dan ayam seekor kat sebelah. Ayam tu bapa ayam. Pelita satu ayam pula. Tak tahu macam mana timbul pelita ayam, tak tahu dah. Nak cakap bahawa warna tu kabur kot dah, sesuai dengan ayam tengok kot. Maka dia kata apa? Dia kata keselamatan yang dianugerah kepada datuk nenek mereka sekaligus menyelamatkan anak cucu. Jadi Allah selamatkan Bani Israel. Anak cucu dia sekarang bertebaran atas muka bumi ni, ada di mana-mana dan berpusat di Palestin, di negara Israel. Sekarang ni menghuru-harakan macam-macam cerita dunia dah. Jadi biar dia fikir balik. Walaupun ayat ni turun dalam Quran untuk kita orang, tidak. Quran ni semua orang boleh baca, semua orang boleh ambil iktibar, tapi jangan baca untuk kepentingan kita saja.
Ada orang dia baca untuk kepentingan dia, lempar atas muka orang lain. Ada. Dia baca. Esok dia ambil sebagai peluru, lempar atas muka orang lain. Untuk dia tak berubah. Quran ni bukan gitu. Dia lempar kat diri kita dulu, baru lempar atas orang lain kan, untuk berubah kita. Bani Israel diselamatkan daripada menjadi mangsa buli kekejaman Fir'aun pada 10 Muharram. Tengok 10 ni banyak tuan-tuan. 10 apa lagi pada 10 Muharram? 10 Zulhijjah kan? 10 apa lagi? 10 apa nama Ramadan. Ni 10 apa? 10 Muharram. Allah kata wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Baca Quran ra ni tuan-tuan, ra kena jelas. Jangan wal fajr ra kau pergi mana, walayalin ashr ra kau pergi mana. Banyak orang ustaz dengar dia baca gitu, dia tak peduli kat ra. Ra ni sifat dia takrir, kena jaga. Wal asr kena gitu. Wal asr tak kena tu. Kau lempar ra pergi mana? Kalam Allah ni satu huruf pun tak boleh buang. Hak patut bunyi setengah-setengah, hak patut bunyi penuh-penuh, hak patut bunyi nipis-nipis. Maka kena belajar apa benda? Fasahah. Bukan tajwid. Orang takut tajwid tuan-tuan. Hoi, bunyi tajwid, enyok. Minggu depan tak mari-mari dah. Tinggal ustaz ngangos orang. Tunggu anak murid mari. Kita tukar belajar fasahah, kepasihan vokal, kata penyanyi ya. Vokal yang paling bagus. Vokal siapa? Vokal P. Ramlee. Sampai lah ni orang tiru tak jumpa-jumpa cari dah. Vokal P. Ramlee bagus kan juga main. Ni duduk sini vokal dia ni, duduk kat lehin, duduk kat halqum ni. Jadi dia kata apa? Dia kata Imam Al-Bukhari meriwayatkan setibanya Nabi Muhammad ke Madinah, baginda dapati orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Ashura hari ke-10. Hari ke-10 dah puasa dah hari tu ya, atau hari 10 Muharram. Nabi bertanya sebab mereka berpuasa pada hari itu. Mereka menjawab, itu adalah hari baik kerana Allah menyelamatkan Bani Israel. Dia orang tahu ke tidak, wallahu a'lam. Kita hari tu buat bubur surah macam-macam katanya sebab Nuh mendarat di kapal dia macam-macam kan. Ada peristiwa lagi. Kalau orang Syiah tuan-tuan, Masya Allah, 10 Muharram kan. Di Karbala macam-macam tuan-tuan lah. Itu Syiah cerita lah. Baik. Lalu Rasulullah berpuasa, menyuruh para sahabat juga berpuasa. Antum ahaq bi Musa minhum pasumu. Kamu lebih berhak menghormati Nabi Musa berbanding mereka, hendaklah kamu berpuasa. Makna sunat tuan-tuan. Ada kesinambungan tu. Cerita tu dengan Nabi cakap, dia ada kesinambungan, dia bukan putus. Sebab itulah kita kata syariat Nabi Muhammad ini adalah pembawaan syariat dulu. Syariat Ibrahim ada, syariat Musa ada tuan-tuan. Bukan Muhammad ni mari bina sendiri. Sebab tu istilah Islam ni bukan zaman lah ni, dulu lagi. Cuma panggilan, ada masa dia panggil Millah Hanifah. Ibrahim kan dia panggil Millah Hanifah, tapi target serupa juga, iaitu keselamatan, kesejahteraan, keamanan, kesentosaan fid dunia wal akhirah. Nak selamat dunia dan selamat akhirat sekali. Katanya hadis kursi tuan-tuan yang saya baca. Kalau kamu duduk aman di dunia, belum tentu kamu aman di akhirat. Tuan-tuan ramai, kita duduk di rumah, kita selamat, semua ada. Gate kita pagar sama tinggi pokok kelapa. Kolam renang kita gajah mari mandi 3 hari tak kering. Hebat dah. Dapur kita sama luah dengan surau ni. Peti ais kita beli bawah lada ada 10 peti ais dah. Selamat di dunia. Tapi hadis kata tak gitu. Kamu jangan duduk selamat di dunia sedangkan tak selamat di akhirat. Yang penting kamu rasa di dunia tak selamat, baru selamat di akhirat tuan-tuan. Jadi hari ini tuan-tuan, kita jangan rasa selamat di dunia ni. Tuan-tuan dah, banyak kita lihat orang-orang selamat. Akhir di end dia, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala
takhtim alaina bisu'il khatimah. Tu kan doa kan? Doa. So, mana di end hidup kita. Di end kita paskat umur 60. Saya dah 60 pencet tu ni. Paskat kelepang habis dah. Tapi kita punya umur dengan Allah, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Itu bukan hak kita kan. Tapi kita bubuh dalam kepala kita, jangan kita anggap selamat. Ini kan, maka kata hadis bukan itu. Kita anggap tak selamat. Kalau kita hidup tak selamat dunia ni, maka lagi tak selamat di akhirat. Baik, Israel nama Nabi Allah Yaqub. Ini dia punya cerita sejarah. Perkataan ini merupakan gabungan daripada Isra dan Il. Isra, Il. Dua perkataannya akan digabung, ya Bani Israel, ya, bermakna Allah. Il tu, ya, Israel artinya hamba-hamba pilihan Allah. Hebat ya, hebat. Sebab tu dia kata dia hebat. Apabila kata dia hamba pilihan, dia boleh bunuh orang lain sebab dia pilihan. Sedap? Itu silap tafsiran. Apabila hamba ni, dia pengabdian. Sebut hamba, abdi, pengabdian. Apabila pengabdian, kita kena ikut apa bos kita cakap. Ada? Apabila pengabdian, kita merendah, mentawadukkan diri kita, ikut hak Allah suruh. Itu nama hamba. Mana ada hamba lainnya orang lain? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Sebut hamba mesti sifat tawaduk, rendah diri kan. Tapi berlaku sekarang lagi itu dah. Dia pergi lanyak, pergi tipu, janji berbelah kali tak habis-habis. Lepas janji, lepas kejahatan, lepas kejahatan, lepas tembok, kejahatan. Dah. Itulah berlaku tuan-tuan sekarang. Datuk kepada Bani Israel ialah Nabi Ibrahim. Tengok, orang hebat, Nabi yang hebat. Abah Rahim, bapa Nabi-Nabi kan? Bapa Nabi-Nabi. Semua Nabi-Nabi berbapa kat Ibrahim. Kan tuan-tuan? Sebab itu dia, Nabi kita Muhammad ni, dia punya milah Hanifah tu, syariat dia kesinambungan. Berasal dari Iraq, kemudian berjudah ke Palestin. Menurut sejarah, cucu baginda Yaqub juga turut berhijrah bersama anak-anak dia ke Mesir selepas Palestin dilanda kemarau panjang. Ini cerita dia tuan-tuan ya. Di Mesir, anak-anak Nabi Yaqub bertemu dengan saudara dia Nabi Yusuf yang pernah dibuang. Jumpa dua tu. Cerita Nabi Yusuf pun satu cerita juga kan. Bagaimana dia menjangkau sampai di Mesir tuan-tuan ya. Hasil dia pada apa? Fitnah. Fitnah mana? Fitnah dalaman. Apa dalaman? Adik-beradik. Masa bapa ada dia, bukan main lagi I love you, you love me dah. Bapa tak mati dah, berebut tanah dah. Tuan-tuan mungkin ada sejarah, saya pun ada sejarah. Tuan-tuan ada cerita, saya pun ada cerita. Tapi malam ni dengar hak saya dulu, lepas tu saya dengar hak tuan-tuan. Siapa kata? Abu Nawas. Dengar cerita Abu Nawas? Dengar. Abu Nawas ni dia orang kat kota Baghdad. Orang tak heran pada dia, orang kata gila. Satu hari dia naik ke tempat tinggi lah, kena busuk. Dia kata siapa dengar cerita? Mai. Orang bengangor macam pandai tunggu dia. Okey, dia kata, siapa ada cerita angkat tangan? Jatuh. Siapa tak ada cerita angkat tangan? Orang ada cerita pada orang tak ada cerita. Orang pun belok bengong nak cari. Itu apa nama ya? Abu Nawas. Mudah kan? Saya pun mudah malam ni. Tuan-tuan, siapa ada cerita, aduk sebelah ni. Siapa tak ada cerita, duduk sebelah ni. Pakat cerita, saya belah balik. Habis kuliah dah. Mudah kan? Mudah tuan-tuan. Baik, pergi pula tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata, Nabi Yusuf ni pernah dibuang, diperigi buta. Terus dia pergi dengan cabaran macam-macam jadi menteri di Mesir tuan-tuan. Bani Israel terpaksa menghadapi berbagai ancaman daripada kerajaan Mesir yang memerintah masa itu tuan-tuan ya. Mereka dihina dengan menjalankan kerja-kerja berat. Sampai anak-anak yang tak sempat pergi sekolah, duk kerja berat. Jangan main. Dulu kerja berat hantar rakyat kita Melaya pergi ke Thailand kan. Buat kereta api dah. Rel kereta api kan, tak balik macam-macam tuan-tuan.
ada jadi manusia sana ada hak tuntut balik pada kerja berat kan. Zaman Jepun lagi berat. Anak-anak lelaki mereka dibunuh, berbagai-bagai seksaan lagi. Di tengah-tengah ancaman itu, Allah mengutus Nabi Musa untuk memimpin menyelamat mereka. Kita pun sama, penyelamat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esok nak cari dia, nak minta syafaat, sentiasa sebut nama baginda. Mesir pada waktu itu diperintah oleh Firaun yang ganah bertindak kejam terhadap Bani Israel. Firaun telah gelaran pada raja pemerintah Mesir sebagaimana gelaran pada Kaisar. Itu gelaran ya kepada raja pemerintah Rom, Kisra, kepada raja pemerintah Parsi, Tubba, raja yang memerintah Yaman, Najasyi, raja memerintah di Habsyah, Khaqam, raja memerintah Turki, Batlimus, raja memerintah India sebagainya. Itu panggilan-panggilan sesuai dengan keadaan masa itu dah. Okey. Firaun bertindak kejam terhadap Israel kerana dia melihat dalam mimpinya bahawa api keluar dari Baitul Maqdis. Ini cerita dia. Firaun tengok api keluar dari Baitul Maqdis lalu masuk ke Mesir membakar rumah-rumah Kipti. Maknanya Firaun ni bangsa Kipti tuan-tuan ya. Okey. Mimpi ditakdirkan oleh kelahiran seorang bayi Bani Israel yang bakal meruntut tahta Firaun dan dewasa nanti. Banyak mimpi Yusuf, tak? Mimpi Ibrahim kan? Mimpi mak Nabi kita. Tu mimpi tu kan? Mimpi yang benar, mimpi kenyataan, bukan mimpi sihir sebagai mimpi-mimpi puak-puak ni, bukan tuan-tuan. Jadi mimpi benar itulah kenyataannya. Dalam ketakutan itu Firaun membuli, menyiksa jiwa fizikal mereka dengan menjadikan mereka sebagai buruh binaan, buruh paksaan, bekerja di ladang-ladang. Siapa enggan bekerja dipaksa membayar cukai atau dikenakan hukuman berat. Anak-anak lelaki mereka dibunuh, hanya membiarkan anak perempuan hidup tuan-tuan. Mana lelaki dibunuh, perempuan hidup. Ayat dibincang ini menyatakan mereka menyembelih anak lelaki Israel, membiarkan anak-anak perempuan hidup. Mereka melakukan tindakan demikian selain bertindak atas alasan takbir mimpi saja. Maknanya dia bertindak tu kerana mimpi yang ditafsir oleh ahli nujum dia tuan-tuan. Ahli nujum, tukang sihir dia. Tukang sihir dia pula tuan-tuan berpandukan nasihat setan, nasihat iblis. Tuan-tuan perasan tak? Iblis ni dulu, setan ni, dia boleh naik ke langit, jenguk surga neraka, bebas. Kenapa? Sebab rumah dia dulu. Surga ni tempat tinggal iblis dulu. Jadi apabila dia turun ke bumi, dia bebas turun naik. Dah naik, dia buat turun rahsia tu kepada tukang nujum, ahli sihir. Sebab tu tukang nujum ni, dia dapat jawatan penting dalam kerajaan masa tu. Sebab dia punya ramalan tepat. Tak tepat apa, setan beri maklumat. Okey, lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah roblok langit ni. Allah bubuh dawai duri, kerawat duri. Maka satu riwayat kata lahirnya Muhammad, semua setan menangis. Tak menangis apa tuan-tuan? Tak. Sebab dia naik bebas ke langit kena roblok. Pasport kena rampas, cok kena bakar. Tuan-tuan. Dah pasport kena bakar, nak keluar apa? Kapal terbang enjin dirampas. Jadi setan pun menangis. Jadi setan sekarang buat pembohongan kepada tukang sihir. Tukang-tukang sihir yang ada atas muka bumi ini semuanya pembohong belaka. Kenapa? Semua bunuh kepala otak ramalan belaka. Jelas kan? Jelas lah tuan-tuan kan? Sebab itulah ada atas muka bumi ini hanya sihir dan magic belaka, iaitu menyelinap mata kita semua kan? Dulu tidak. Itu hebatnya kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat dibincang ini menyatakan mereka menyembelih anak-anak lelaki Israel. Okey, perkataan bala, tadi ada ayat bala ya, wa iz najjaynakum min al-fir'aun yasumukum su'al azab. Patut ada perkataan bala. Bala di sini iaitu artinya ujian, bukan malapetaka. Jadi betul lah kita tengok keruntuhan apa benda banjir besar tu
jangan tengok dalam sujud malapetaka, kan? Jangan tengok itu Allah kejam, Allah zalim, tidak, kan? Maka tengok bentuk ujian. Maksudnya perbuatan anak-anak lelaki dibiar hidup anak perempuan berkhidmat pada keluarga Fir'aun, memuaskan nafsu mereka. Pihak berkuasa adalah satu ujian yang amat besar kepada kaum dia. Tu. Apa tujuan? Nak suruh ambil iktibar. Itu tujuannya. Berapa persen dia ambil iktibar? Wallahu a'lam. Berapa peratus? Wallahu a'lam. Kita pun sama juga. Iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila datang musibah, ujian Allah, kita kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan pergi hospital, ziarah memang sakit. Tanya dia, kau sakit berapa lama? Sebulan dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kena tendang keluar tingkat. Janganlah tuan-tuan, jangan guna salah. Masyarakat kita ni gitu. Inna lillahi sampai masuk kubur baru sebut dah. Padahal ayat bukan gitu kan. Ayat kata inna lillahi ni sakit, demam, segar, sihat, kaya, miskin, semuanya hak Allah belaka. Hak kaya kembali, hak demam kembali, hak sakit kembali, hak sihat kembali, hak berbakat kembali, hak kembali tak kembali, hak kembali tak kembali. Baru ni ada dalam surat Abah. Dia apa? Kau pergi tanpa pesan. Lagu siapa tu? Kau pergi tanpa pesan. Ya lah. Lagu siapa? Saya pun lupa. Saya jawab kat surah lain, ke surah ni. Allah pesan nama dah. Kau pergi tanpa pesan, dah. Allah pesan masa umur 7 tahun. Latih anak-anak kamu solat. Betul tak? Betul. Allah pesan 9 tahun. Pisah ke anak lelaki perempuan. Jangan duduk tidur sekati. Tahu dah? Tahu. Cuma buat-buat tak tahu. Allah pesan anak remaja, kan? Remaja, remaja yang dia kata apa? Qalbuhu mu'allaqatun fil masajid. Remaja cinta I love you, you love me, tapi dia pergi masjid. Ini dia panggil anak-anak soleh. Tenang. Allah pesan dah umur 40 umur kurnia. Allah pesan dah umur 50 mudah beribadah. Allah pesan dah umur 60 taubat Allah mudah terima. Allah pesan 70, 80, 90 dia panggil umur tawanan. Berapa kali nak pesan lagi dah? Daripada kecil sampai ketua Allah pesan dah. Lepas tu mati, kau pergi tanpa pesan. Dah pesan dah buat apa lagi? Itulah saya tak jawab sini, jawab kat surah lain. Tapi suruh jawab juga dah. Walau tak jawab dah, serupa dengan jawab juga tuan-tuan. Okey, jangan risau, saya berhenti. Saya berhenti walaupun tuan-tuan nampak macam tak berhenti dah. Boleh kita berhenti, kita minum, kita sambung sampai pagi esok, boleh ya? Lepas tu tidur seminggu tak bangun-bangun. Ada orang dia buat kiam. Ustaz, I kiam lah. I kiam sekali kiam 6 minggu tidur tak bangun. Kucing tengok terkejut beruk. Kucing kata, aku pun kiam juga, tapi aku pun bangun juga, tidur juga. Itulah tuan-tuan. Kalau kita paksa diri kita dah, kita paksa diri kita, jangan sampai gitu ya tuan-tuan. Sikit lagi saya berhabis sekali. Okey, maka dia kata, setengah mufassirin memberi arti bala di sini dengan nikmat juga dah. Betul tak tuan-tuan bala tu nikmat? Kita tengok lepas tu baru dapat nikmat. Contoh, Aceh. Dah. Kalau tengok Aceh dulu bala, tengok sekarang nikmat. Betul tak? Tuan-tuan cakap slow ni. Tapi sebab main aja kan. Slow cakap. Ni ada jual merata pasal segar ni siapa? Aceh kan? Aceh kan? Nikmatnya kita. Kembung segar-segar ada jual. Tuan-tuan pergi mana? Saya pergi kata, di sini di mana pun pasal segar ni siapa? Aceh. Kan? Kalau Tuhan tak turunnya bala kat sana, takkan dia nak mari dah. Itu nama dia nikmat. Dah. Nikmat ni dia mari lepas tu dah. Kita boleh beli barangan dia boleh berniaga, dia boleh bersahabat macam-macam ya. Islam ni itu tuan-tuan. Ini berarti dia kata
pembebasan daripada kekejaman Fir'aun itu adalah nikmat yang besar. Kepada siapa? Kepada Bani Israel. Nikmat tu, nikmat dia tu, pembebasan tu. Ini kerana bala itu sendiri meliputi dua ujian, manis dan pahit. Ada ujian dalam bentuk pahit, mungkin orang miskin, mungkin orang kaya, manis ujian juga dah. Pemimpin ujian juga, rakyat ujian juga. Sebab apa? Kehidupan ni dia punya ujian. Mana hidup statik? Tak ada. Tak ada hidup yang statik ya. Setiap hidup ni ada ujian. Contoh, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat ni biasa kita baca tuan-tuan. Surah Al-Mulk. Tuhan yang telah mencipta mati dan hidup untuk uji siapa yang lebih baik antara kamu. Siapa lebih bagus, nak uji tengok kan. Semua datang ni bagus, asalnya beranak bagus, tapi bila bagi hidup baru nampak siapa bagus, siapa tak bagus dah. Asalnya kita bagus ni. Laqad khalaqal insan ahsan taqwim, asal hidup. Tapi apabila hidup bertebaran muka bumi, ada yang bagus tak bagus. Ayat ini menyatakan hidup mati adalah merupakan ujian. Bagaimanapun hari pelepasan Israel daripada kejaman Fir'aun merupakan peristiwa besar bersejarah. Al-Quran memandang besar nikmat ini kepada Bani Israel, memberi perhatian kepadanya dalam ayat ini. Penutup, antara yang menarik dalam ungkapan Quran dan ayat inilah menyembelih anak lelaki dan membiar anak perempuan hidup. Difaham ini bahawa membiar hidup anak perempuan juga satu penyiksaan. Betul? Sebab apa? Hak mati tu dia punya pasangan dia. Betul tak? Pasangan dia tu, pasangan untuk lahir zuriat kan. Membiar mati anak perempuan pun seksa juga. Sehingga hak jantan mereka seksa juga kan. Jadi dua-dua kena hidup kan. Tuhan buat gitu kan. Jadi dia kata dipaham daripada ayat ini bahawa membiarkan hidup anak perempuan itu penyiksaan. Keadaannya sama dengan membunuh lelaki. Ini kerana kehidupan anak-anak perempuan dan kemudian diperkosa adalah lebih terseksa. Hidup dalam keadaan perkosaan terseksa malahan lebih buruk daripada mati dibunuh. Dan itulah tuan-tuan, sedikit sebanyak malam ni, insya-Allah minggu depan saya akan sambung balik ayat ke-50. Itu baru ayat yang ke-49. Jadi penutup dia, moga-moga majlis kita yang rekah ni sekejap ni, walau tuan-tuan rasa lama dah. Rasa lama ke sekejap? Sekejap? Sekejap sambung lepas ni. Jadi yang pentingnya barakah kan. Yang pentingnya Allah beri barakah, keberkatan, keikhlasan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum, sekian terima kasih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.